Pluto merupakan sebuah dunia yang penuh misteri. Dia ada gunung kanang, dia ada kawasan kawah, dia ada kawasan lurah-lurah, dia ada glasier. Dia ditemui pada tahun 1930 oleh seorang ahli astronomer bernama Clyde Tombaugh. Jadi pada ketika itu, Pluto dimasukkan di dalam kategori planet-planet di dalam sistem suria kita. Utarit, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptun dan Pluto. Namun apabila ditemui banyak objek-objek yang kecil-kecil seperti Pluto di dalam satu kawasan angkasa lepas yang kita panggil sebagai Kuiper's Belt, saintis pun mula memikirkan bahawa besar kemungkinan Pluto ni salah satu daripada satu jenis objek-objek baru. Jadi mereka pun telah berbincang dan mereka telah membuat keputusan untuk menjadikan Pluto sebagai salah satu daripada kumpulan planet kerdil. Jadi maknanya Pluto dikeluarkan daripada keluarga planet, dia masuk dalam keluarga planet kerdil. Ukur lilit Pluto ni adalah lebih kurang 1151 km saja. Kecil. 1/6 saja saiz bumi. Maknanya apa? Pluto lebih kecil daripada bulan kita. Jarak Pluto ni begitu jauh daripada matahari. 5.9 bilion kilometer daripada matahari. Jauh sangat. Jadi kalau kita berada di Pluto, kita lihat matahari tu seolah-olah seperti sebuah bintang yang amat terang. Bukannya macam matahari terang besar, tapi macam sebuah bintang tapi teramat terang. Terima cahaya, dapat cahaya tapi kecil, halus saja. Cahaya daripada matahari tu untuk sampai ke Pluto mengambil masa 5.5 jam. Disebabkan dia begitu jauh daripada matahari, cahaya daripada matahari yang kelihatan di atas Pluto tu 900 kali ganda lebih kelam berbanding dengan apa yang kita lihat dengan mata kasar kita dekat bumi kita ni. Kita boleh bayangkan kalau kita berada dekat Pluto pada waktu tengah hari, suasana persekitaran tu adalah seperti selepas waktu maghrib kita. Maknanya dah kelam. Itu waktu tengah hari dia tu. Disebabkan Pluto ni berada begitu jauh daripada matahari, dia mengambil begitu lama untuk melengkapi satu pusingan keliling matahari. Mengambil masa 248 tahun. Maknanya sejak Pluto ditemui pada tahun 1930 tu, dia belum lagi melengkapi satu pusingan pun. Di satu hari di sana mengambil masa 153 jam. Dia berputar slow je dan sengit. Tapi orbit dia tu unik. Dia sengit sikit. Sehingga kan pada tahun 1979 hingga tahun 1999, orbit Pluto berada lebih dekat daripada orbit Neptun. Pada ketika itu, Neptun adalah planet yang paling jauh di dalam sistem suria kita ni. Permukaan Pluto dipenuhi oleh kawah, gunung kanang, lurah-lurah. Tetapi dia amat sejuk. Suhu di atas permukaan Pluto tu adalah sekitar negatif 226 hingga negatif 240 darjah Celsius. Boleh bayangkan kalau kita ambil air boleh beku keras macam besi kat sana. Pluto juga ada atmosfera. Itu yang menarik tu. Tapi atmosfera dia dipenuhi oleh nitrogen. Jika Pluto berada jauh daripada matahari, atmosfera dia tu boleh beku dan boleh jatuh ke permukaan. Stepek macam tu. Tapi apabila Pluto makin menghampiri matahari, kan pasal orbit dia tu sengit sikit, ketika tu dia panas sikit, nitrogen tu kembali meruap jadi atmosfera kembali. Pluto mempunyai 5 buah bulan. Dulu kalau kita belajar dulu tu, Pluto ada satu bulannya bernama Charon. Jadi Charon ni adalah bulan besar, hampir separuh saiz Pluto. Maknanya kita ambil Pluto, Charon tu nak dekat separuh saiz Pluto. Ada saintis mengatakan bahawa Pluto dan Charon ni bukan planet, tapi adalah planet berkembar, seperti dua planet yang orbit antara satu sama lain. Perdebatan yang berlaku di kalangan saintis adalah sama ada Pluto ni masih lagi layak dipanggil sebagai planet atau planet kerdil, masih berterusan sehingga hari ini. Ada yang setuju, ada yang tak setuju kan. Lebih-lebih lagi apabila mereka menghantar kapal angkasa New Horizon melintasi Pluto, mereka dapat lihat bahawa Pluto ni, dulu kita ingatkan Pluto ni seperti bulan kita, planet yang dah mati, tidak ada atmosfera, kawah-kawah gitu saja kan. Tapi bila mereka sampai ke Pluto, mereka ambil gambar, mereka dapati bahawa Pluto ni begitu dinamik. Dia seolah-olah hidup. Dia ada satu lapisan glasier putih berbentuk seperti heart shape. Seperti jantung hatiku kan. Jadi bila sampai dekat sana, mereka ambil gambar, terkejut. Lawa pula Pluto ada bentuk heart kat situ kan. Rupa-rupanya itu adalah lapisan glasier yang bergerak perlahan-lahan merentasi permukaan Pluto. Maknanya sedang berlaku perubahan struktur permukaan Pluto. Walaupun dia berada jauh, walaupun suhu dia begitu rendah, walaupun atmosfera dia tu agak nipis, tapi masih lagi aktif. Jadi bila saintis
melihat tu mereka masih lagi orang kata agak terkilan kenapalah Pluto ni dikeluarkan daripada kumpulan planet masuk dekat planet kerdil kan. Tapi ada hujah lain. Kerana apa? Kerana di belakang Pluto tu ada lagi objek-objek yang lain yang hampir sama dengan Pluto. Jadi mereka katakan kalaulah kita anggap Pluto planet dan kita jumpa lagi objek dekat belakang tu, kita panggil tu planet juga, maknanya dalam sistem suria kita ni ada banyak planet. Jadi manakah sempadan definisi planet tu? Apakah maksud sebenarnya planet? Okay. Jadi itu adalah satu perdebatan barulah. Namun begitu, kita tak kisahlah nak panggil apa pun. Pluto dia tak hilang, dia wujud, masih ada lagi. Cuma dia keluarkan daripada kumpulan planet dan dimasukkan dalam kumpulan planet kerdil kita. Di langit, kita tidak boleh lihat Pluto dengan mata kasar kerana dia begitu kelam. Malah kalau kita menggunakan teleskop pun, kita gunakan teleskop yang besar kerana dia hanya kelihatan seperti satu bintik yang kelam, yang halus, yang kalau orang tak tahu yang tu Pluto, dia tak akan percaya benda tu Pluto. Melainkan kita buat kajian terhadap gambar tu, kita bandingkan dengan peta bintang, barulah kita tahu, rupanya yang terlebih tu sebenarnya bukan bintang, itu sebenarnya adalah Pluto. Dan percaya atau tidak, Pluto ditemui dengan cara tersebut ketika pada tahun 1930, mereka mengambil gambar kawasan langit yang sama selama beberapa malam. Kemudian mereka membandingkan gambar pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, dan mereka mendapati bahawa ada satu titik yang bergerak sikit dalam satu pergerakan yang konsisten. Jadi apabila mereka cek, itu bukan asteroid, itu bukan komet. Jadi itu adalah besar kemungkinan planet yang baru. Itu cara mereka melihat ataupun menemui Pluto pada tahun 1930 dulu.